الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah pada malam ini kita dapat berhimpun bersama-sama di dalam kuliah Zoom untuk kita sambung semula perbincangan kita berkaitan dengan kitab Al-Adabul Mufrad. Yang mana kita insya-Allah hari ini akan baca hadis ke-39 daripada bab yang ke berapa ni? Saya pun lupa dah. Bab yang ke-19 iaitu bab melakukan kebaikan kepada kedua ibu bapa setelah kewafatan mereka ataupun setelah kematian mereka. Hadis nombor 39 ni ya, saya dah huraikan sikit pada kuliah yang lepas. 2 minggu yang lepas, sebab minggu lepas kita tak ada kuliah, kita ada hari raya haji, jadi kita berehat. Di sini insya-Allah saya nak baca sikit lagi, kita nak ambil manfaat lebih sikitlah ya. Kata al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Yasarah ibnu Safwan qala haddatsana Muhammad ibnu Muslim an Amr an Ikrimah an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna rajulan qala ya Rasulullah inna ummi tuwfiyat wa lam tusi afa yanfa'uha an atasaddaqa anha qala na'am. Hadis sahih riwayat al-Imam al-Bukhari. Baik, yang bermaksud kata al-Imam al-Bukhari Yasarah ibnu Safwan telah menceritakan kepada kami, katanya Muhammad ibnu Muslim telah menceritakan kepada kami daripada Amr ni Amr bin Dinar ya, daripada Amr bin Dinar, daripada Ikrimah, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, katanya sesungguhnya seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah. Ada seorang daripada kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman Nabi bertanya Nabi. Dia kata apa? Dia kata inna ummi tuwfiyat wa lam tusi. Ada juga sahabat yang tanya hadis nombor berapa? Hadis nombor 39 tuan-tuan Hadis nombor 39. Baik. Dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya ibu saya telah meninggal dunia dan dia tidak melakukan apa-apa wasiat. Dia tak buat wasiat, dia tak ada pun bersedekah dengan sebahagian daripada harta dia kepada orang yang dia inginkan. Dia tak buat. Maksudnya tak sempat nak wasiat, meninggal dunia. Maka sahabat ni tanya, dia kata, afa yanfa'uha an atasaddaqa anha? Qala na'am. Maka dia bertanya, adakah akan memberi manfaat kepada dia setelah dia meninggal dunia? Kalaulah aku bersedekah untuknya, kalau aku bersedekah dengan harta yang aku ada, kalau aku bersedekah dengan kemampuan yang aku ada, kemudian
aku niatkan ataupun aku hadiahkan pahala itu kepada dia yang telah meninggal, adakah itu akan memberi manfaat kepadanya ya Rasulullah? Tu soalan dia lah. Kerana dia faham, sahabat ni tuan-tuan, dia faham, apabila meninggal aja satu orang, maka akan hilanglah ataupun akan terhentilah segala amalan-amalan dia. Hilang peluang untuk dia beramal lagi dah. Amalan dia akan terhenti, peluang dia telah tertutup kerana dia telah meninggal dunia. Maka dia ni, bila ada mak yang dah meninggal, dia tahu dah amalan mak dia dah terputus dah, tak boleh buat apa dah. Dia tahu dah peluang mak dia untuk buat baik telah habis kerana umur dah habis. Maka dia tanyalah, boleh tak dia buat sesuatu untuk mak dia? Apa yang dia nak buat? Dia sedekah dengan harta dia, bukan harta mak dia. Sebab mak dia meninggal, mak dia tak buat wasiat. Kalau mak dia buat wasiat, maksudnya harta tu, harta mak dia yang dia kena urus, bagi pada orang yang dia inginkan. Bagi pada orang yang mak dia inginkan, iaitu wasiat ni dia tak boleh lebih daripada sepertiga harta. Ini semua kita tahulah. Jadi dia kata, saya nak bersedekah dengan harta saya, pahala tu saya nak sedekahkan kepada mak saya. Saya nak sedekah dengan harta saya, pahala ni saya nak beri kepada mak saya. Boleh ke tak boleh ya Rasulullah? Nabi kata boleh. Nabi SAW kata boleh. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, hadis ini memberikan kita beberapa pengajaran yang sangat penting. Yang pertamanya, hadis ini menjadi dalil untuk mengatakan sedekah bagi pihak si mati sampai. Sedekah dan sedekah dengan harta yang kita ada, kemudian kita hadiahkan pahala tu kepada si mati, kita akan dapat, si mati akan dapat manfaat. Si mati akan dapat manfaat kerana hadis ini. Ini menunjukkan terhentinya peluang untuk seseorang itu mendapatkan pahala setelah dia meninggal dunia dikecualikan. Dia kecualikan dengan beberapa amalan yang telah ditetapkan oleh syarak, yang ditetapkan oleh hadis, iaitulah sedekah termasuk. Sedekah termasuk. Baik, sebab itu kata pengarang kitab Rasyul Barak ni, dia kata fihi jawazus sadaqah anil mayyit wa anna dhalika yanfa'uhu biwusuli thawabi sadaqati alaih, biwusuli thawabi sadaqati ilaih. Pada hadis ini terdapat keharusan bersedekah, bolehnya bersedekah dan menghadiahkan pahalanya kepada si mati. Wa anna dhalika yanfa'uh, dan si mati akan mendapat manfaat daripada hadiah itu kerana pahala sedekah itu sampai kepadanya. Itu yang pertama. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, hadis ni secara tidak langsung, ya, hadis ni secara tidak langsung menjelaskan rahmat Allah kepada hamba-Nya, kerana walaupun kita semua tahu Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang yang sebesar-besarnya kepada seorang insan. Allah memberikan kita ruang dan peluang dengan umur yang cukup untuk kita beramal. Maka kita beramal. Apabila kita telah meninggal dunia, sepatutnya peluang tu dah tertutup dah. Kerana daripada awal kehadiran kita di atas muka dunia ni, kita tahu dah kita akan berdepan dengan satu hari yang kita akan dimatikan oleh malaikat maut. Dimatikan oleh Allah. Kita tahu. Jadi umur ini semua orang dapat. Semua orang dapat, yang selagi mana di dalam dunia dia dapat umur ni. Cuma tak samalah. Ada orang dapat panjang, ada orang dapat pendek, ada orang dapat sederhana. Tapi setiap orang selagi mana umur tu ada, maka umur tu memberikan ruang dan peluang untuk dia beramal. Ya. Maka tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ya. Bila Allah Subhanahu wa taala menjadikan pahala sedekah ini sampai kepada si mati, walaupun setelah umurnya berakhir, ini menunjukkan rahmat Allah kepada manusia, sehingga kan setelah dia mati pun kalau ada orang nak menghadiahkan pahala kepada dia, pahala sedekah kepada dia, tetap Allah Subhanahu wa taala terima. Tetap Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Selain daripada doa,
pahala sedekah juga sampai. Ini rahmat Allah kepada hamba-Nya. Maksudnya Allah tetap memberikan beberapa ruang dan peluang. Setelah orang tu mati sekalipun, ada ruang dan peluang untuk seseorang ini mendapat pahala yang dihantar kepada dia oleh orang-orang yang ingin memberikan doa keampunan kepada dia dan juga memberikan pahala sedekah pada dia. Itu yang kedua. Yang ketiga, tuan-tuan, bila hadis ni bagi tahu ada seorang sahabat kata, mak saya dah meninggal dunia, boleh tak saya sedekah dan hadiahkan pahala untuk dia? Ini menunjukkan secara tidak langsung hadis ini menggalakkan seseorang. Hadis ini menggalakkan kita semua ni supaya dapat berusaha agar menghasilkan ataupun mendidik anak yang soleh, supaya bila kita meninggal dunia, anak kita ni tahu macam mana cara nak kirim pahala pada kita. Dengan berdoa. Dalam hadis sebelum ni kita dah bahas dah, berdoa. Doa anak soleh itu makbul. Doa anak soleh itu memberi manfaat kepada si mati. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, memberikan pahala kepada seseorang memerlukan kepada orang yang sentiasa berfikir tentang mak ayah dia. Orang yang sentiasa berfikir tentang amal ibadat dia. Orang yang sentiasa ingat kepada untung nasib mak ayah dia yang berada di dalam kubur. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, secara tidak langsung ia memberikan kita satu galakan untuk menghasilkan anak yang saleh, mendidik anak yang saleh. Apabila kita dah tak ada nanti pun, amalan anak saleh itu setidak-tidaknya dapatlah sikit pada kita, kerana anak kita ni rajin beribadat, kerana anak kita ni rajin bersedekah, dan sebahagiannya pahala itu dihadiahkan kepada kita. Jadi ini benda yang sangat-sangat penting. Habis tu ustaz, kalau orang lain yang niatkan, kalau dia sedekah, dia niatkan pahala untuk kita, tapi dia bukan anak kita, pun sampai. Tapi yang tu di luar daripada kuasa kita lah. Kalau dia nak buat, alhamdulillah. Kalau dia tak nak buat, kita tak boleh paksa dan bukan usaha kita. Tapi kalau anak kita sendiri, ini di bawah tanggungjawab kita. Ni kita ada ruang dan peluang untuk menghasilkan anak yang saleh. Jadi kita kena berusaha untuk dapatkan ni. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, hadis ini juga nak berikan kita faedah, iaitu kepentingan sedekah lah. Kepentingan sedekah iaitu besarnya darjat sedekah ni, sampai kan kalau kita nak berikan pahala kepada orang yang dah mati pun tetap sampai dengan kurnia Allah. Kerana sedekah ni apa tuan-tuan? Sedekah ini merupakan satu amalan yang menunjukkan betul-betul orang yang melakukannya ini beriman kepada janji Allah. Sebab tu dipanggil sedekah. Dipanggil sedekah sebab apa? Sebab kita ni bila buat sedekah, kita mana ada nampak ganjaran tu. Kita tak nampak ganjaran yang Allah Subhanahu Wa Taala nak berikan kita, melainkan bila kita sampai ke negeri akhirat je. Jadi sedekah ini di antara bukti keimanan. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW menyebutkan. Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, Nabi kata, at-tuhuru syatrul iman, walhamdulillahi tamla'ul mizan, sehingga akhir. Kemudian Nabi kata dalam hadis tu, was-salatu nur was-sadaqatu burhan. Was-salatu nur was-sadaqatu burhan. Salat itu adalah cahaya. Salat tu cahaya. Cahaya yang mengawal tindakan diri kita, menerangi jiwa kita dengan sinar keimanan. Was-sadaqatu burhan, dan sedekah itu merupakan bukti keimanan. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, orang-orang yang dah meninggal dunia pun, bila dekat-dekat nak meninggal dunia pun, kalau kita tuan-tuan tengok dalam surah Al-Munafiqun ayat nombor 10, ada yang ingatkan saya. Terima kasih banyak.
Allah Subhanahu wa taala mengingatkan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Berikan infak, berikan sedekah, keluarkan belanja untuk agama daripada apa yang kami rezekikan kepada kamu sebelum datang kepada kamu kematian. Bila dah datang kematian, ada yang akan berkata, ya Rabbi. Dia akan kata, Rabbi laula akhartani. Fayaqul, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Dia akan kata, ya, wahai Tuhan, kalau taklah kerana engkau, kenapa tidak engkau lewatkan aku sikit? Lewatkan sikit saja. Supaya aku dapat melakukan perkara-perkara menafkahkan harta di jalan Allah, sama ada pemberian zakat dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, sedekah ini dia ada kedudukan dia yang istimewa lah dalam syarak. Dan hadis ni secara tidak langsung juga menggalakkan kita untuk ada zuriat lah. Menggalakkan kita untuk ada zuriat. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masuk kepada bab yang baru, bab yang ke-20. Bab birri man kana yasiluhu abuhu. Bab melakukan kebaikan kepada orang yang ayah dia hubungkan hubungan dengannya. Bab melakukan kebaikan kepada orang yang ayah dia hubungkan hubungan silaturahim. Baik. Dalam bab ni ada dua hadis yang saya akan baca dua-dua, kemudian kita akan hurai. Baik. Haddatsana, kata al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Haddatsana Abdullah ibn Salih. Qala haddatsani al-Laits an Khalid ibn Yazid an Abdullah bin Dinar an ibn Umar. Marra a'rabi fi safar. فكان أبو الأعرابي صديقا لعمر رضي الله عنه. فقال للأعرابي ألست ابن فلان؟ قال بلى. فأمر له ابن عمر بحمار كان يستعقب ونزع عمامته عن رأسه فأعطاه. فقال بعض من معه أما يكفيه درهمان؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ ود أبيك لا تقطعه فيطفئ الله نورك. Atau kama qal. Hadis ni tuan-tuan, sanad dia ada problem sikit, sanad dia dhaif. Walaupun sebahagian ulama mengatakan sanad dia jayyid, sanad dia baik, seperti mana yang disebutkan oleh al-Imam al-Iraqi dan juga al-Imam al-Haytami, tetapi ada sedikit problem pada sanad dia kerana ada perawi yang bernama Abdullah bin Salih, ya, yang dia ni ada dhaif sikitlah. Tapi walau bagaimanapun di sana ada sokongan. Hadis ni ada penyokong dia. Ya. Hadis ini ada penyokong dia ataupun hadis ini ada sokongan dia di dalam Sahih Muslim, tetapi dia punya lafaz itu ada sedikit beza. Lafaznya tu ada sedikit perbezaan. Nanti saya akan baca yang Sahih Muslim punya. Baik. Maksudnya, kata al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdullah ibn Salih. Katanya, Abdullah bin Salih telah menyampaikan kepada kami, kata Imam Bukhari. Katanya, Al-Laits telah menyampaikan kepada saya daripada Khalid ibn Yazid, daripada Abdullah ibn Dinar, daripada Ibni Umar, marra a'rabi fi safar. Maksudnya daripada Ibnu Umar, ya. Ibnu Umar ni pada satu hari dia melalui satu orang Arab Badui dalam satu permusafiran. Satu hari Ibnu Umar ni dia berjalan, dia bermusafir. Tiba-tiba dia lalu dekat satu orang Badui. Dia lalu dekat satu orang Badui yang berjalan kaki. Ya. Fakana Abul A'rabi sadiqan li Umar. Dalam riwayat ni kata, bapa kepada Arab Badui ni siapa pula? Arab Badui ni tuan-tuan, Arab yang duduk di pedalaman. Arab yang duduk di pedalaman, Arab yang duduk di jauh daripada kawasan bandar.
Ini yang difahamilah oleh orang-orang yang belajar bahasa Arab ni, dia tahu benda ni. Dia kata siapa-siapa yang duduk di pedalaman duduk daripada jauh daripada bandar, maksudnya dia ni Arab yang dipanggil Arabi lah, Arab yang Badui. Ya, Arab yang Badui, Arab yang jauh daripada bandar, Arab yang jauh daripada tamadun. Ya, Arab yang jauh daripada tamadun. Baik. Kemudian Ibnu Umar ni, bila dia nampak aja Arab Badui ni, dia tahu bapa kepada Arab Badui ni merupakan kawan kepada Umar radhiyallahu anhu. So Abdullah bin Umar ni anak kepada Umar ibn al-Khattab. Umar ibn al-Khattab berkawan dengan satu orang Badui. Hebatlah Umar ni boleh kawan dengan Badui, orang kampung. Begitulah Umar, tuan-tuan. Umar ni usah kata berkawan dengan Badui, kena tegur dengan Badui pun dia menangis, Umar. Begitu hebatnya kepimpinan Umar. Satu karakter di dalam sejarah Islam. Satu orang pemimpin yang begitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pada awalnya dia di antara orang yang tidak suka kepada Islam. Begitu hebatnya Islam merubah sikap Umar. Islam merubah tindakan Umar sehingga dia menjadi benteng kepada agama Islam di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama-sama dengan sahabat yang lain. Dan apabila wafatnya Abu Bakar, Umar menjadi Amirul Mukminin. Umar menjadi khalifah kepada umat Islam. Pada waktu itu Umar telah memberikan pengaruh yang begitu besar kepada pengembangan kerajaan-kerajaan Islam yang ada, ataupun wilayah-wilayah Islam baru dibuka di Parsi dan di Syam. Dan Umar memperkenalkan perkara-perkara baru di dalam pentadbiran, kerana pada zaman tu memerlukan kepada pembaharuan. Tajdid Umar. Hebat Umar ni. Bukan dia hanya berkawan saja dengan orang Arab Badui. Orang Arab Badui datang kat dia tegur, beri teguran dekat dia, pun dia menangis dah. Dia menangis. Dia tak pernah kata pun pada orang Arab Badui itu, aku ni sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku ni sahabat Nabi. Aku ni orang nombor 2 dalam senarai ahli syurga. Kau jangan pandai-pandailah nak tegur aku. Dia tak kata gitu. Ya, dia tak kata gitu, tuan-tuan. Kenapa dia tak kata gitu? Kerana itulah ciri-ciri ahli syurga. Itulah yang melayakkan Umar ni masuk ke dalam syurga, sebab itulah. Kerana dia sentiasa muhasabah. Kan dulu saya pernah cerita, Umar ni dia pergi jalan dekat mana-mana pun masa zaman dia jadi pemerintah. Dia jalan ke mana-mana pun, muka dia tak pernah bersih. Umar ni akan ada warna hitam di pipi dia. Akan ada warna hitam. Akan ada garisan hitam di pipi dia. Kenapa? Itu adalah daripada celak dia yang cair disebabkan air mata dia yang selalu tumpah. Air mata dia selalu berlinangan di pipi dia, dan dia memakai celak pada masa itu. Maka dia punya muka sentiasa ada kesan-kesan celak yang cair disebabkan oleh kerana air mata dia yang selalu keluar kerana muhasabah diri. Begitu hebat, tuan-tuan, Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Hebatnya Umar ini bukan saja pada diri dia, hebat dia tu pada rakyat dia dan juga pada anak dia. Kita akan tengok dalam kisah ni, walaupun ada problem sikit pada sanad dia, tapi hadis dalam Sahih Muslim dan juga hadis nombor 2 yang kita akan baca lepas ni akan menunjukkan kisah ini ada asalnya. Okey, baik, kita tengok. Bapa kepada Arab Badui ini kawan kepada Umar. Faqala lil A'rabi. Ibnu Umar pun berkata kepada Arab Badui ini. Dia tengok Badui ni. Badui ni jalan kaki lah tengah-tengah padang pasir ni, dalam permusafiran ni. Maka Ibnu Umar ni dia tanya, "Alasta ibn fulan? Bukankah engkau ni anak fulan? Engkau ni anak fulan ke?" Qala bala. Dia kata, "Ya, saya anak fulan." Fa amara lahu Ibnu Umar bihimar kana yasta'qib. Ibnu Umar pun mengarahkan agar Badui ni naik ke atas keldai yang mana Ibnu Umar jadikan untuk yasta'qib. Apa itu yasta'qib?
Orang yang mensyarahkan kitab-kitab hadis dia kata yastaqib ni apa? Dia kata kana Ibn Umar yastashibu khalfahu himaran yastarihu alaihi idza dajara min rukubil ba'ir. Maksudnya Ibnu Umar ni dia sentiasa bila nak musafir jauh dia akan bawa unta dan dia akan bawa keldai. Bila unta tu penat bawa dia, dia akan turun. Bila dia sendiri penat, dia akan turun, dia akan beristirahat di atas keldai pula. Okey? Di atas keldai pula. Baik. Jadi Ibnu Umar ni dia ada bawa seekor keldai. Dia kata pergi naik keldai belakang. Keldai itu Ibnu Umar bawa sekali dalam pemusafiran ni, maksudnya ni musafir jauh lah ni. Wa naza'a imamatahu an ra'si fa'atah. Ibnu Umar bukan hanya sekadar bagi naik keldai yang Ibnu Umar ada. Ibnu Umar tanggalkan serban yang ada kat kepala dia dan Ibnu Umar bagi kat dia. Faqala ba'du man ma'ah. Sebahagian daripada orang yang ada bersama dengan Ibnu Umar, dia terkejutlah. Dia orang yang ada bersama dengan Ibnu Umar dalam perjalanan tu, dia orang terkejut. Dahlah bagi keldai untuk naik, bagi tumpang. Bagi pula serban. Serban ni tuan-tuan, zaman dulu dia merupakan simbol kepada kemegahan. Simbol kepada maruah. Zaman dululah. Serban ni merupakan orang kata menjaga muruah, menjaga maruah dirilah. Ibnu Umar buka bagi kat dia. Faqala ba'du man ma'ah. Orang yang berada di sisi Ibnu Umar pada ketika itu, yang bersama dengan Ibnu Umar pada waktu itu, dia kata ama yakfihi dirhaman, tidakkah cukup bagi kat dia 2 dirham? Sudahlah. Sebab dia ni pun badui. Dia ni badui, mungkin dah biasa jalan kaki, tak payah kot nak bagi dia tumpang naik keldai ke. Mungkin tak perlu kot nak bagi dia serban ke, bagi 2 dirham dia akan happy. Kata orang yang berada di sisi Ibnu Umar pada masa itu. Faqala, maka Ibnu Umar pun kata, qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ihfaz wudda abik la taqta'hu. Jagalah kecintaan ayahmu, jangan kau putuskannya. Wudda abik ni kita boleh baca dengan membaris depankan waw ataupun membaris bawah. Wudda boleh, widda boleh. Kalau baca wudda, maksudnya jagalah orang yang ayah engkau sayang. Jagalah kecintaan ayahmu dan jangan kau putuskan hubungan dengan dia. Kalau kita baca dengan widda abik, maksudnya jaga sahabat ayahmu. Jangan kamu putuskan hubungan dengannya. Fayutfi'ullahu nurak. Kerana nanti Allah Subhanahu wa taala akan memadamkan cahayamu. Kita tengok hadis yang kedua dalam bab ini ataupun hadis yang ke-41. Kata al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdullah ibn Yazid, qala haddatsana Haywah, qala haddatsani Abu Uthman Al-Walid bin Abi al-Walid an Abdullah bin Dinar an Ibn Umar an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna abarral bir ay yasila ar-rajul ahla wuddi abih, yang bermaksud, kata al-Imam al-Bukhari telah menceritakan hadis ini kepada kami Abdullah bin Yazid, katanya Haywah telah menyampaikan kepada kami, katanya Abu Uthman yakni Walid bin Abi Walid telah menyampaikan kepada saya daripada Abdullah ibnu Dinar daripada Ibnu Umar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah bersabda, sesungguhnya di antara kebaikan yang paling besar, di antara khidmat ataupun kebajikan yang paling besar yang dilakukan ialah apabila seorang lelaki, apabila satu orang individu menghubungkan keluarga kawan ayahnya. Maksud dia melakukan kebaikan kepada orang yang baik pada ayahnya. Hadis ni tuan-tuan merupakan satu hadis yang menjadi ringkasan kepada kisah Ibnu Umar yang ada dalam Sahih Muslim. Yang mana kalau tuan-tuan tengok dalam Sahih Muslim, Imam Muslim membawakan satu riwayat yang lebih panjang, yang lebih orang kata apa, yang
lengkap daripada hanya sekadar yang Imam Bukhari bawa dalam hadis 41 ni. Kita tak ada masalah. Saya bacakan kepada tuan-tuan Sahih Muslim punya riwayat supaya kita tengok. Kata Al-Imam Muslim, kalau tuan-tuan ada Sahih Muslim, tuan-tuan tengok dekat hadis 6677. Ya, hadis 6677. Baik. Kata Imam Muslim, haddatsani Abu Tahir Ahmad ibn Amr ibn Sarah qala akhbarana Abdullah bin Wahab qala akhbarani Sa'id ibn Abi Ayyub anil Walid bin Abi al-Walid an Abdullah bin Dinar an Abdullah bin Umar anna rajulan min al-a'rab laqiyahu bi tariq Makkah fasallama alayhi Abdullah wa hamalahu ala himar kana yarkabuhu wa a'tahu imamah كانت على رأسه فقال ابن دينار فقلنا له أصلحك الله إنهم الأعراب وإنهم يرضون باليسير فقال عبد الله إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه. Hadis riwayat Muslim. Maksudnya, kata Imam Muslim, Abu Tahir Ahmad bin Amr bin Sarah telah menyampaikan kepada saya. Katanya, Abdullah bin Wahab telah mengkhabarkan kepada kami. Katanya, Sa'id bin Abi Ayyub telah mengkhabarkan kepada saya daripada Walid bin Abil Walid, daripada Abdullah bin Dinar, daripada Abdullah bin Umar, sesungguhnya seorang lelaki daripada A'rab, seorang lelaki daripada Badui. Ya, ada seorang lelaki daripada Arab Badui, laqiyahu, bertemu dengan Umar, terjumpa dengan Umar bi tariqi Makkah. Sewaktu Ibnu Umar dalam perjalanan nak pergi ke Mekah. Fasallama alaih Abdullah. Bila dia jumpa dengan Abdullah bin Umar dalam perjalanan nak pergi Mekah, ya, Abdullah bin Umar pun bagi salam kat dia. Assalamualaikum, dia kata. Bagi salam, wa hamalahu ala himar. Sama macam cerita tadi. Ibnu Umar bagi dia tumpang atas himar yang Ibnu Umar bawa. Kana yarkabuhu, yang mana sebelum ni Ibnu Umar memang pernahlah menunggang keldai itu. Wa a'tahu imamah kanat ala ra'sih. Yang mana kemudian daripada dia naik keldai, Ibnu Umar bagi serban dia. Yang mana Ibnu Umar ni pakai serban tu. Ibnu Umar pakai serban tu dia bagi kat Badui tu. Faqala Ibnu Dinar, Abdullah bin Dinar, dia bertanyalah kepada Ibnu Umar. Dia kata, aslahakallah, moga Allah memperbaiki kamu wahai Ibnu Umar. Moga Allah menjadikan kamu orang saleh wahai Ibnu Umar. Innahumul a'rab. Mereka ni Arab. Mereka ni daripada golongan Badui. Mereka ni duduk di kampung. Wa innahum yardawna bil yasir. Mereka ini cepat redha walaupun dengan pemberian yang sikit. Maksudnya Abdullah bin Dinar dia macam terkejut. Bukan dia nak menghalang, tak. Abdullah bin Dinar ni orang baik. Cuma dia kata, dia pelik. Kenapa Ibnu Umar ni bagi banyak dekat Badui ni? Dah lah bagi tumpang naik keldai. Kemudian bagi sorban pula. Seolah-olah macam dia kata, banyak sangat ni. Mesti ada something. Banyak sangat pemberian ni. Pelik sangat pemberian ni. Mesti ada something. Sebab Ibnu Umar ni tuan-tuan, masa zaman dia hidup ni, dia ni kira pakar rujuk lah, orang besar lah, sahabat Nabi. Dan dia sahabat Nabi yang muda. Jadi anak murid dia ramai lah. Kan? Anak murid dia ramai dan dia ni glamour lah juga. Maka, anak murid dia macam pelik lah, bahagi banyak sangat. Dia kata, innahumul a'rab. Mereka ini Arab Badui. Wa innahum la yardawna bil yasir. Sesungguhnya mereka ni redha dengan benda-benda yang sikit. Redha je benda sikit, bagi sikit pun okey dah kot. Tapi kenapa sampai bagi banyak ni? Mesti ada something ni. Gitulah yang dimaksudkan. Faqala Abdullah. Ibnu Umar kata apa? Dia kata, inna aba hadha kana wuddan li Umar bin Al-Khattab. Bapak kepada Badui ni. Bukan Badui ni. Bapak Badui ni kawan kepada Umar bin Al-Khattab. Wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dan aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna abarral bir silatul walad ahla wuddi abi. Sesungguhnya kebajikan yang paling baik yang boleh dilakukan oleh seorang anak ialah anak
menghubungkan hubungan dengan keluarga kawan ayah. Jadi macam mana keluarga kawan ayah ni? Ayah kita kawan dengan satu orang, dia ada anak. Ayah kita pun, kita anak dia, kawan ayah kita ada anak. Anak sama anak ni kena baik sebab ayah kawan. Itu punya menjaga hubungan silaturahim, dan itu bukan hanya sekadar menjaga hubungan ukhuwah, tetapi juga termasuk dalam kebajikan kepada ayah. Okey, kita tengok apa kata orang yang mensyarahkan hadis ni. Dia kata, Imam Nawawi waktu dia huraikan hadis ni, dia kata bukan hanya kawan ayah-ayah lah. Mungkin ada yang kata kawan ibu macam mana ustaz? Imam Nawawi kata termasuk juga dalam hadis ni kawan-kawan ibu, kawan-kawan atuk, kawan-kawan nenek semua masuk. Okey. Kemudian Imam Nawawi kata di antara faedah kita melakukan kebaikan kepada kawan-kawan yang kepada keluarga yang pernah menjadi kawan kepada ayah kita, kemungkinan kita buat baik pada dia, dia akan beristighfar kepada ayah kita. Dia akan beristighfar untuk ayah kita. Istighfar kepada Allah untuk ayah kita. Maksud bila kita buat satu kebaikan, orang tanya, ni anak siapa? Anak Umar bin Khattab. Dia ni awak kawan, bapa awak kawan ayah saya. Jadi saya kena buat baik dengan awak. Lepas tu dia kata, ya Allah bagusnya Umar. Moga Allah Ta'ala merahmati Umar yang telah mendidik anak dengan didikan yang sangat baik. Maka kata Imam Nawawi, ini di antara benda yang sangat bagus, kerana kebaikan itu tidak akan terhad kepada budak ataupun kepada anak yang melakukan kebaikan itu. Bahkan orang yang menerima kebaikan anak akan mendoakan supaya Allah mengampunkan bapa kepada orang yang buat kebaikan tu. Macam Ibn Umar lah. Ibn Umar buat baik kepada anak tu, anak tu akan istighfar kepada Umar, untuk Umar. Istighfar kepada Allah untuk Umar. Ya Allah ampunkan Umar. Maka ini akan menjadi satu doa yang datang daripada orang lain selain daripada anak. Baik. Hadis ini juga nak bagi tahu bahawasanya kebajikan kepada kedua ibu bapa tidak terhenti dengan kematian mereka. Bahkan boleh diteruskan. Walaupun setelah mereka meninggal dunia, kebaikan, kebajikan, ketaatan kita boleh teruskan dengan kita teruskan berdoa kepada kedua ibu bapa, dengan kita meneruskan buat baik kepada kawan-kawan ibu bapa, dengan kita meneruskan buat baik kepada keluarga kawan ibu bapa. Ya. Maka ini benda yang disebutkan. Ada juga fadilat lain yang disebutkan di sini adalah fadilat bersedekah dengan sesuatu yang seseorang itu suka. Ini benda juga yang disebut dalam ayat Al-Quran. Kalau tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala ingat lagi, siapa yang follow kuliah Riyadhus Salihin lah, yang mana sebelum ni kita pernah baca hadis bagaimana Abu Talhah begitu bersungguh dalam memberikan sumbangan kepada agama. Apabila turun je ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kamu sekali-kali tidak akan dapat mencapai kebaikan sehingga kamu nafkahkan apa yang kamu suka, kamu nafkahkan daripada apa yang kamu suka. Maka para sahabat ni berlumba-lumba. Abu Talhah sampai mensedekahkan, menghadiahkan, mensedekahkan antara kebun yang paling dia sayang kepada ahli keluarganya, iaitu yang berada di Bayruha, berdekatan dengan Masjid Nabawi pada ketika itu. Sama macam Ibnu Umar lah. Ibnu Umar ni dia sayang kat serban dia pakai serban tu, dia sanggup buka bagi kepada badui itu untuk badui itu pakai. Ya, ini merupakan perkara yang ditunjukkan oleh para sahabat Nabi SAW. Mungkin kita tak mampulah nak follow 100% apa yang sahabat buat, tetapi setidak-tidaknya ia menimbulkan semangat kita untuk melakukan kebaikan, walaupun tak mampu nak bagi sama, tapi setidaknya kita usaha. Itu yang pertama. Yang keduanya, paling tidak pun kita ada sifat hormat kepada sahabat Nabi SAW kerana mereka ni telah menunjukkan kepada kita contoh yang sangat baik
menunjukkan kepada kita contoh yang sangat-sangat bernilai untuk kita ikut. Maka sebab tu kita tak terima kalau ada di kalangan orang-orang kita yang mengaku Muslim, tiba-tiba duk maki hamun sahabat. Tiba-tiba duk kata sahabat kafir. Tak boleh. Kita tak boleh terima. Kenapa? Kerana mereka telah menunjukkan satu akhlak, satu pengorbanan yang sangat dahsyat. Dan hadis ni juga tuan-tuan nak bagi tahu begitu mulianya ibu bapa kepada anak-anak ni, sehingga kan kawan-kawan ibu bapa pun berhak untuk mendapatkan layanan yang baik daripada anak. Kenapa kita muliakan dia? Kenapa mereka lebih mulia untuk dimuliakan? Kenapa mereka itu lebih utama untuk dimuliakan? Kerana mereka ni pernah baik dengan mak ayah kita. Mereka pernah berikan sumbangan baik kepada mak ayah kita. Mereka pernah berikan layanan baik kepada mak ayah kita. Maka kita juga berhak untuk memberikan layanan baik kepada kawan-kawan mak ayah kita dan keluarganya. Bukan hanya kawan-kawan mak ayah kita, keluarganya juga. Dan termasuk juga seperti mana kata Imam Nawawi, masuk ibu, masuk atuk nenek, masuk juga kawan-kawan yang pernah berkawan dengan isteri kita. Maka sebab itu Nabi SAW, ya, kalau dia ada daging di rumah dia, dia akan arahkan supaya dibedakkan sedikit kepada kawan-kawan Khadijah. Kenapa dibedakkan kepada kawan-kawan Khadijah? Kerana Nabi SAW sayang kepada Khadijah, maka kawan-kawan Khadijah pun Nabi hormati. Kawan-kawan Khadijah pun Nabi muliakan. Kerana Khadijah tu sendiri berada di tempat yang istimewa dalam jiwa Nabi SAW. Okey? Itu yang keempat. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, Al-Iraqi mengatakan kebajikan yang dilakukan oleh seorang anak kepada kedua ibu bapa setelah mereka mati kadang-kadang lebih memberikan ablaq, dia kata, lebih mendalam kesan dia. Kenapa dia kata? Kerana orang yang hidup kadang-kadang yujamal. Orang yang hidup ni kadang-kadang kita perlakukan dia dengan perlakuan yang baik. Mak ayah kita masih hidup, kita layan dia baik. Sebab dia masih hidup. Mungkin ada perasaan segan, mungkin ada perasaan takut. Wal mayyit, dia kata, manakala orang yang telah mati tidak ada pun perasaan kita nak memuliakan dia lebih-lebih sebab dia pun dah tak ada. Tak ada perasaan pun nak malu kat dia. Tak ada pun. Illa bihusnil ahad, dia kata. Melainkan dengan orang yang betul-betul nak jaga hubungan dengan mak ayah dia. Walaupun lepas dia meninggal, dia kata, dia kena jaga. Fayakun aqad yakunu asdiqauhuma makfiyina bi ihsanihima. Kalau mak ayah kita masih hidup, mungkin mak ayah kita dah buat kebaikan kepada kawan dia, tapi bila mak ayah kita meninggal, dah tak ada dah kebaikan yang mak ayah kita boleh buat pada kawan-kawan dan keluarga kawan-kawan dia. Maka kita tolong melakukan kebaikan. Kerana kita nak melakukan kebaikan dan kebajikan kepada mereka berdua. Dan hadis ni juga tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, secara tidak langsung menunjukkan bagaimana fadilat ataupun manqabah kita panggil, ya, kelebihan kemuliaan Ibnu Umar dalam memuliakan ayahnya Umar bin Al-Khattab. Kita ini semua kita tahulah Ibnu Umar ni memang satu orang sahabat yang sangat mulia, satu orang sahabat yang sangat hebat, terutamanya dalam mengikut dan menuruti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kehebatan Umar dalam mendidik anaknya sehingga menjadi orang yang mengenang budi, sehingga menjadi orang yang mampu untuk memuliakan kawan-kawan Umar, iaitu ayahnya. Baik, kita tengok kepada hadis yang berikutnya. Bab yang ke-21, bab la taqta' man kana yasil abaka fayutfa'u nuruk. Bab janganlah kamu memutuskan hubungan orang yang menghubungkan hubungan dengan ayahmu, kerana nanti akan terpadam cahayamu. Baik, hadis 42. Kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, akhbarana Bishr ibnu Muhammad qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Abdullah bin Lahiq qala akhbarani Sa'ad bin Ubadah Az-Zuraqi anna abahu qala kuntu jalisan fi masjidil Madinah ma'a Amr bin Uthman famarra bina Abdullah bin Salam muttaki'an ala ibni akhihi fanafadha 'anil majlis thumma 'atafa 'alayhi faraja 'alayhim
فقال ما شئت عمرو بن عثمان مرة أو ثلاثة فوالذي بعث محمدا بالحق فوالذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق إنه لفي كتاب الله عز وجل إنه لفي كتاب الله عز وجل لا تقطع من كان يصل أباك فيطفأ بذلك نورك. Hadis ni dia punya sanad dia dhaif sikitlah sebab Sa'ad Az-Zuraqi tu tak dikenali. Walaupun Ibn Hibban menyebutkan dia dalam kitab Siqat, tapi Ibn Hibban ni terkenal sebagai orang yang suka mengatakan perawi yang tak dikenali sebagai perawi yang dipercayai. Sedangkan ulama hadis ni mereka bila bahagikan perawi, mereka bahagikan kepada 3 kategori perawi ni. Perawi yang pertama perawi yang dipercayai, hadis sahih dan hasan. Yang kedua perawi yang lemah, hadisnya dhaif, dan lemah ni ada macam-macam peringkat lah. Boleh jadi dhaif ringan, boleh jadi dhaif berat dan boleh jadi palsu. Yang ketiga perawi yang tak dikenali. Perawi yang tak dikenali ini adalah perawi ini nama dia ada dalam sejalur-jalur sanad, tapi ulama tak kenal dia siapa. Tak ada siapa pun yang komen tentang peribadi dia, tak ada siapa pun yang komen tentang daya ingatan dia dan daya pemeliharaan dia terhadap hadis. Maka perawi-perawi yang seperti ini, majoriti ulama kata dia majhul. Perawi yang tak dikenali. Perawi yang tidak dikenali di sisi ulama hadis majoritinya, di sisi majoriti ulama hadis, riwayat mereka tak diterima. Kerana kita tak tahu dia ingat betul ke, kita tak tahu dia ni peribadi macam mana ke, kita tak tahu. Maka kita hentikan, kita tak terima riwayat dia. Ibn Hibban ni dia ada orang kata apa, mazhab yang beza sikit. Kerana Ibn Hibban kata perawi ni kalau dia ni dikritik maka dia dhaif. Kalau dia dipuji maka dia perawi yang dipercayai. Tapi kalau kita tak kenal dia siapa, maka Ibn Hibban kata kalau macam tu dia ni kembali kepada asal lah, kerana dia Muslim, asal Muslim ni baik. Jadi pendapat Ibn Hibban ni lah tak dipersetujui oleh majoriti ulama. Kerana dia suka mensiqahkan ataupun menilai perawi yang tak dikenali sebagai dipercayai. Tawthiq majahil kita panggil. Ya, ini pendapat Ibn Hibban yang dikritik oleh ulama. Antaranya Ibn Hajar juga ada menyebutkan, Syekh Muallim Al-Yamani juga ada menyebutkan perkara ini. Ya. Tapi tak apalah, sebab hadis ni berkaitan dengan, dia bukan hadis pun, dia berkaitan dengan satu asar daripada tabi'in. Kita tengok sahabat dan tabi'in punya kisah. Hadis dhaif tapi dhaif ringan, kita boleh ambil dalam bab dalam bab targhib wa tarhib, galakkan untuk melakukan kebaikan dan ancaman daripada melakukan kejahatan dan dosa. Kita tengok. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan, Al-Imam Al-Bukhari kata, akhbarana Bishr bin Muhammad. Bishr bin Muhammad telah mengkhabarkan kepada kami. Katanya akhbarana Abdullah. Katanya Abdullah telah mengkhabarkan kepada kami. Katanya akhbarana Abdullah bin Lahiq. Abdullah bin Lahiq telah menyampaikan kepada kami. Katanya pula Sa'ad bin Ubadah Az-Zuraqi telah mengkhabarkan kepada saya, ya, anna abahu, iaitu Ubadah Az-Zuraqi, katanya kuntu jalisan fi Masjidil Madinah. Ubadah Az-Zuraqi ni dia kata dia satu hari pernah duduk di Masjid Nabawi. Masjid Madinah ni Masjid Nabawi lah. Aku duduk dekat Masjid Nabawi ma'a Amr bin Uthman, bersama dengan Amr bin Uthman. Jadi bila duduk dalam masjid ni adalah benda dia orang nak sembang, nak bincang, duduk sama-sama dengan Amr bin Uthman. Ya, Amr bin Uthman ni siapa tuan-tuan? Amr bin Uthman ni adalah anak kepada Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, yang merupakan menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, khalifah ketiga umat Islam. Baik. Tapi masa ni Uthman dah tak adalah, Uthman dah wafat. Jadi Amr bin Uthman ni duduk bersama dengan Sa'ad Az-Zuraqi. Famarra bina Abdullah bin Salam. Tiba-tiba Abdullah bin Salam lalu dekat tempat kami duduk. Kata Sa'ad Az-Zuraqi ni, Abdullah bin Salam lalu muttaki'an ala ibni akhi, sambil bersandar dengan anak kepada saudaranya. Mungkin Abdullah bin Salam pun dah tua lah waktu ni, sebab dia pun datang, dia bersandar dengan anak kepada saudaranya. Ya, baik.
fanafadha 'anil majlis. Bila Abdullah bin Salam ni melalui majlis yang mana Amr bin Uthman dan juga Ubadah Az-Zuraqi duduk, fanafadha 'anil majlis, maka mereka pun, ataupun bukan mereka, Amr bin Uthman ni pun tinggalkan majlis. Dia tengah duduk dengan Sa'ad ni, tiba-tiba lalu je Abdullah bin Salam, dia tinggalkan majlis. Amr bin Uthman ni tinggalkan majlis. Bila dia tinggalkan majlis, summa atafa alaih, tiba-tiba dia rasa kesian pula dengan Abdullah bin Salam ni. Dia rasa kesian, dia rasa macam ada perasaan simpati, ada perasaan sayang dekat Abdullah bin Salam, rasa tak kenalah aku tinggalkan majlis. Tak bagus pula aku tinggalkan majlis macam tu saja. Faraja alaihim, maka dia pun kembali kepada mereka. Dia kembali kepada Abdullah bin Salam dan yang lain-lain yang ada di situ. Faqala ma syi'ta Amr bin Uthman marratain aw thalatha. Maksudnya Abdullah bin Salam pun kata, apa saja yang kau buatlah 2-3 kali. Abdullah bin Salam kata, kau nak buat apa pun kau buatlah. Kau nak buat apa pun kau buatlah. Kau nak buat apa pun kau buatlah. Fawallazi ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil haqq. Ya. Demi Tuhan yang mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kebenaran, kata Abdullah bin Salam, innahu la fi kitabillahi azza wa jal, sesungguhnya ia ada dalam kitab Allah azza wa jal, sesungguhnya ia ada dalam kitab Allah azza wa jal. Diulang 2 kali. La taqta' man kana yasilu abak, kamu jangan memutuskan hubungan baik dengan seseorang yang pernah menghubungkan hubungan ukhuwah dengan ayahmu. Fayutfa'u bidzalika nuruk, kerana nanti cahayamu akan terpadam. Kitab Allah yang mana? Kitab Allah ni kitab Taurat. Kerana Abdullah bin Salam ni sebelum dia masuk Islam, tuan-tuan, dia adalah seorang Yahudi. Maka dia kata kepada Amr bin Uthman, jangan sekali-kali memutuskan hubungan dengan orang yang ada hubungan baik dengan ayah kamu. Kerana aku ni, dia kata, Abdullah bin Salam merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku bersahabat, aku berkawan dengan ayahmu Uthman bin Affan. Sepatutnya kamu kena buat baik kepada aku, kamu kena layan aku elok-elok, bukan tinggalkan majlis gitu saja. So dia berikan teguran sikit kepada anak muda ni, supaya anak muda ni beringat, supaya anak muda ni tak meninggalkan majlis begitu saja. Ya. Tak orang kata apa, tak meninggalkan majlis kerana benda tu tak sesuai dilakukan oleh seorang anak muda kepada orang yang lebih berumur. Hadis ni sanad dia dhaif kerana ada perawi yang tak dikenali, tetapi tak jadi masalah untuk kita ambil manfaat sebelum nak tinggalkan majlis. Sebelum nak tinggalkan majlis, terutamanya kalau majlis tu ada orang-orang yang ayah kita pernah baik dengan dia, paling tidak kita hormati dia, kita santuni dia, kita tegur dia, kita minta izin dengan dia, bukan tinggal begitu saja. Ini adab yang diajar oleh Islam. Ya, adab yang diajar oleh Islam, kerana nampak fayutfa'u bidzalika nuruk. Dia kata akan hilang cahaya kamu. Cahaya apa? Cahaya tu mungkin akan hilang cahaya di akhirat. Kerana kalau kita tambah kebaikan kepada orang yang pernah baik dengan ayah kita, akan bertambah cahaya kita di hari akhirat nanti. Akan bertambah pahala kita, itu yang pertama. Mungkin cahaya di dunia jugalah, kita akan dilihat sebagai orang yang tidak menghormati orang tua-tua. Orang tua ni satu kena hormat. Tambahan pula kalau orang tua tu baik dengan ayah kita, patut kita kena lagi hormat. Tapi dia tak hormat. Dia menunjukkan satu teladan yang tak baik, maka sebab tu dia tegur. Nak bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, para sahabat Nabi SAW ni mereka tak rasa segan dan tak rasa malu untuk membudayakan teguran. Para sahabat Nabi SAW mereka tak lokek dalam memberikan teguran kepada orang lain. Yang ni yang kalau kita tengok dalam hadis, teguran-teguran ni biasa. Dan teguran-teguran ni dianggap sebagai satu orang kata apa, satu budaya baik. Satu budaya baik yang patut, yang mereka budayakan dan sepatutnya kita teruskan. Ya. Kita kena teruskan sepatutnya. Tapi hari ini peliknya, kadang-kadang orang yang memberi nasihat tu pula dianggap sebagai batu api. Sedangkan kita bukan batu api pun. Kita nak bagi nasihat saja. Contohlah kan, baru-baru ni saya saja nak cerita sikit.
isu semasa ni kan. Saya ada nampak satu orang hamba Allah yang saya kira dia ni orang baik lah. Pengalaman saya dengan dia ni menunjukkan dia ni orang baik, orang ikhlas. Saya tak tahu apa yang tersembunyi, saya tengok yang zahir. Saya tengok orang duk kutuk dia bila mana dia ni ada beza pendapat sikit dengan satu tokoh yang ada dekat Malaysia ni lah. Jadi saya bagi tahulah pengalaman saya dengan dia yang sedikit, yang boleh untuk menghentikan fitnah, tomahan, kutukan netizen pada satu orang. Tapi 2-3 orang duk komen ataupun duk hantar mesej kat saya, dia kata, "Ustaz, jangan jadi batu api." Saya pun pelik, mana tulisan saya yang saya dituduh sebagai batu api? Saya hanya menasihat orang yang fitnah kawan ni, orang yang kutuk kawan ni supaya jangan teruskan kutukan dan fitnah kalau benda tu tidak ada bukti. Saya bukan batu api. Dia kata kalau nak puji, puji dua-dua. Saya nak puji dua-dua macam mana? Saya tak pernah pun ada pengalaman dengan yang seorang lagi tu, dan seorang lagi tu pun ya, orang lain dah puji dia banyak dah kan. Yang kawan ni yang tak ada pembelaan sangat ni, maka saya pilih untuk bela dia supaya orang lain rasa orang kata apa, terhentilah ataupun berhati-hati sebelum bercakap, sebelum memberikan tuduhan. Jadi kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, bagi saya bila ada nasihat yang baik disampaikan kepada kita, kita kadang-kadang ada rasa marah apa, tenang dulu, relax dulu, duduk dulu, fikir dulu, betul tak nasihat ni? Kalau nasihat tu betul, terimalah. Kerana ia adalah satu kebaikan. Saya ni nasihat diri saya jugalah. Dan juga kita semua, agar kita sama-sama muhasabah diri, kerana kita sama-sama ada kesilapan, kita sama-sama ada kelemahan. Kalau kelemahan itu memang kelemahan, orang lain tegur, kita terima. Kalau kelemahan itu memang kelemahan, orang lain tegur, tokoh kita sayang, kita kata tokoh ni baik, tapi betul-betul orang tegur itu disebabkan kelemahan dia, kita kena terima ni kelemahan dia. Ini kelemahan dia. Sedangkan Nabi SAW juga ditegur oleh Allah dalam Quran. Takkanlah tokoh yang berada di zaman ni tak boleh ditegur langsung. Takkanlah tokoh di zaman ni langsung tak ada kesilapan. Maka kita kena berhati-hati supaya tidak masuk ke dalam daerah keta'asuban. Kita nak lari daripada ta'asub kepada satu orang, supaya kita melihat manusia ni semuanya ada kesalahan dan kesilapan. Kesalahan dan kesilapan itu kita akui dan kita akur dan kita sama-sama nasihat supaya dia perbaiki. Kelebihan dia itu kita raikan. Kelebihan dia itu kita puji dia kerana dia ada kebaikan. Jadi tuan-tuan, selesai masalah. Jangan ada ta'assub kepada mana-mana orang. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Saya kira cukuplah sekadar itu untuk malam ini. InsyaAllah jika ada kesempatan yang lain kita bertemu lagi. Saya tengok kalau ada soalan ataupun komentar, kalau saya mampu jawab, saya jawab. Kalau tak mampu, saya tangguhkan dulu ya. Baik. Assalamualaikum semua jemaah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moga Allah memberkati kita semua dalam majlis ilmu. Amin, amin ya Rab. Moga Allah memberkati tuan juga. Baik. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Saya ada beli full face mask untuk jogging dan berbasikal untuk lindungi kulit daripada cahaya matahari. Tapi jenis eye silk. Adakah eye silk itu sejenis kain sutera yang diharamkan untuk lelaki memakainya? Banyak juga barang saya beli sampai saya perasan ia eye silk. Mohon pencerahan. Saya tak tahu. Yang ni kena cek kepada orang yang lebih pakar. Kerana saya tak tahu eye silk ni adakah di sutera betul ataupun tidak. Ya, baik. Maaf Ustaz, jangan cepat-cepat jelasinya. Agak pusing nyatiknya. Minta maaf ya. Mungkin bahasa Melayu saya agak laju sikit saya bercakap. Jadi menyebabkan sahabat-sahabat kita, saudara kita daripada Indonesia tidak begitu dapat tangkap. Tapi tak apa, ni ada rakaman, nanti tuan boleh tengok rakaman ini. Kalau ada yang tertinggal, kalau ada yang tidak mampu untuk catat, boleh tengok rakaman semula. Baik. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ada kemusykilan tentang apakah yang patut kami lakukan. Ibu kami baru meninggal dunia. Semoga ibu kami di tempat orang-orang yang saleh. Amin ya Rabb. Moga-moga Allah Ta'ala mengampuni dia, mencuci rahmat ke atas rohnya.
Niat untuk arwah ibu kami ingin tunaikan haji tidak kesampaian. Adakah yang harus ataupun apakah yang harus saya lakukan dengan duit simpanan haji arwah ibu saya? Mohon pencerahan. Kita hajikan dia secara badal. Kita badalkan haji dia, kita buat niabah. Kita upah orang lain untuk buatkan haji untuk dia. Maksudnya dia ni dah ada simpanan untuk buat haji, jadi kita upah orang untuk buat haji pada dia, lepas tu selesai. Yang lain tu boleh difaraidkan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Boleh tak lakukan korban untuk ibu bapa yang sudah meninggal? Isu ni isu khilaf di kalangan para ulama. Sebahagian ulama seperti mazhab Syafi'i, mereka mengatakan selagi mana ibu bapa itu tidak memberikan wasiat untuk melakukan korban, maka tidak ada pensyariatan korban untuk mereka. Tak boleh dilakukan untuk mereka. Tetapi majoriti ulama menganggap dibenarkan untuk melakukan korban kepada ibu bapa yang meninggal dunia walaupun mereka tidak wasiatkan, kerana korban ini termasuk dalam sedekah. Saya cenderung kepada pendapat yang kedua ini, dibenarkan. Kerana ia termasuk dalam sedekah. Dia orang dah meninggal dunia, kita buatkan korban untuk mereka, tak ada masalah. Ya? Saya teringin untuk menjadi Muslim yang baik, tetapi saya masih tercari-cari apakah naratif hidup sebagai seorang Muslim yang baik. Ini kerana saya melihat ramai yang sudah pencen sibuk dengan aktiviti kebajikan, iaitu kutip derma untuk membina madrasah dan tahfiz. Secara kasar ia kelihatan bagus, tapi masalah yang timbul ialah projek sebegini tidak boleh kekal kerana memerlukan dana yang besar, termasuk untuk operasi dan maintenance. Itu belum lagi dari isu kualiti guru dan pelajar, termasuk kurikulum dan kemenjadian murid, dan akhirnya tutup kedai dan sibuk pula dengan projek kebajikan lain, dan semuanya menggunakan model operasi yang sama, iaitu kutip dana sahaja. So, apa sebenarnya naratif hidup sebagai seorang Muslim yang baik? Saya benar-benar ingin masuk syurga. Saya baca Quran terjemahan Abdullah Yusuf Ali dan sangat tertarik dengan pesona syurga yang Allah janjikan. Saya setuju dengan Tuan. Kadang-kadang projek-projek yang bersifat ma'at tahfiz dan sebagainya ini tidak mempunyai perancangan yang teliti, tidak mempunyai dana yang mencukupi, sehingga guru-guru yang mengajar itu pun tidak terlatih. Saya tahu benda ni sebab saya sendiri, NGO kami, iaitu Pertubuhan Kebajikan Al-Qayyim Malaysia, juga ada mengusahakan ma'at tahfiz. Mengusahakan ma'at tahfiz yang mana kami tahu belanjanya begitu tinggi. Berusahalah saya cari infak daripada sini dan sana untuk membayar gaji guru-guru, untuk membayar maintenance dan sebagainya. Tapi kami di IQ Malaysia menjaga kualiti, yang mana kalau pelajar-pelajar ni sampai tingkatan 3 tak perform, kita akan minta supaya mereka ini keluar daripada sekolah, supaya mereka pergi kepada bidang yang mereka lebih suka. Dan guru-guru juga kita berikan sedikit gaji yang tinggi supaya mereka tak lari. Tapi orang kata apa, letihlah kita, tapi tak apalah. Kan kadang-kadang yuran pelajar tak cukup pun nak bayar gaji cikgu ni. Tapi kita ada dermawan-dermawan yang mampu untuk memberikan sumbangan, maka kami berjalan. Kami berjalan dengan sumbangan yang ada. Jadi kalau tuan berminat untuk menyambung khidmat ataupun memberikan sumbangan kepada Ma'had Tahfiz, boleh juga tengok-tengok Ma'had Tahfiz yang kami usahakan, iaitu Smart IQ. Sekolah Menengah Arab Tahfiz IQ yang berada di Mengkuang, Pulau Pinang. Yang mana saya baru dapat berita daripada guru kanan, iaitu Ustaz Ashraf kita. Dia kata sekarang ini ada 3 orang pelajar yang baru saja SPM yang baru keluar result ni, 3 orang pelajar Smart IQ telah mendapat tawaran untuk belajar di Jordan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini merupakan satu kegembiraan dah bagi kami. Jadi saya di sekolah Smart Tahfiz ni, saya usahakan supaya mereka ada akademik. Wajib ambil SPM. Hafal Quran. Petang-petang belajar silibus kitab-kitab asas, belajar ilmu-ilmu hadis, belajar ilmu-ilmu fiqh, belajar ilmu berkenaan dengan Al-Quran. Bukan hanya setakat hafal, tetapi memahami apa yang dihafal, kerana mereka nak menjadi tokoh besar dalam masyarakat. Saya mengharapkan agar setelah 5 tahun, 6 tahun nanti akan muncul pendakwah-pendakwah yang bagus, pendakwah-pendakwah yang lebih hebat daripada saya, yang saya tak hebat langsung, yang saya mahukan pendakwah yang begitu hebat, ya.
lahir menjadi pendakwah kepada masyarakat. Ya, baik. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Macam mana nak menghadapi kawan-kawan kita yang kadang-kadang memperlekehkan sunnah dan menjadikan sunnah itu lelucuan? Contoh kalau kita makan tak baca bismillah, maka syaitan pun ikut makan dan dijadikan gurauanlah hadis tersebut dengan membuat video makan cili sengaja tak baca bismillah dan saat minum baru baca doa. Katanya biar syaitan kepedasan dan tak minum dan tak ikut minum kerana saat minum itu kita baca bismillah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau ada orang macam ni tuan-tuan, kita kena checklah iman dia. Ya. Kerana tidak ada yang membenci sunnah melainkan seseorang itu pastinya mempunyai masalah dari sudut iman dan akidah dia. Kerana apa yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang beriman kena ada rasa hormat. Kerana itu adalah anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita supaya membaca bismillah dalam makan dan minum supaya nak melahirkan keberkatan dalam makanan itu. Bukan hanya sekadar tak mau syaitan makan, tetapi nakkan keberkatan. Tapi kalau dia makan pedas, lepas tu dia minum baru baca bismillah supaya syaitan tak minum, ini merupakan satu istihza, satu penghinaan terhadap agama, penghinaan terhadap perkara yang telah sabit di dalam sunnah. Perlu dihentikan perkara ini kerana perkara ini boleh membawa dosa. Wallahu ta'ala alam. Bagi tahu kat dia, apa yang dia buat ini merupakan perkara yang berdosa. Penghinaan kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan perkara yang sangat-sangat bahaya dalam kehidupan. Bimbang nanti kalau dia meninggal dunia dalam keadaan dia belum sempat bertaubat. Saya sangat bimbang. Baik. Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam. Semoga kita sihat dan jauh daripada COVID. Amin ya Rab. Doktor, ada tak idea macam mana nak tegur mak mentua, ahli keluarga yang lebih tua bila mereka ada habit suka sebar hadis palsu? Copy paste messages. Banyak cakap dan percaya benda-benda tatayur, cakap benda-benda macam takut COVID ke takut Tuhan bila nak langgar SOP. Terima kasih. Pertama sekali, orang yang suka sebar hadis palsu ni sebenarnya dalam jiwa dia tu sayang kepada kebaikan kerana dia nak sebar benda yang baik. Tapi kita kena betulkan kecenderungan kebaikan itu kepada channel yang betul. Jadi caranya macam mana? Caranya dengan memberikan contoh-contoh yang realiti. Contoh saya selalu bagi contoh macam ni lah. Saya buat satu cerita yang tak betul. Saya pergi ceramah satu masjid, saya buat cerita tak betul tentang satu orang. Satu orang tu memang wujud. Saya kata, tuan-tuan, dia ni sebelum meninggal dia tak boleh mengucap sebab dia apa orang kata, dia derhaka pada mak dia. Fulan bin Fulan ni memang waktu nak meninggal dia derhaka pada mak dia sampai dia tak boleh mengucap. Cerita tu bohong. Lepas ceramah ada orang datang kat saya. Dia kata, Ustaz, Fulan bin Fulan yang Ustaz cerita tak boleh mengucap tu, itu mak saya. Mak saya tak pernah derhaka pun pada mak dia. Ustaz, baik-baiklah cerita ni cerita palsu. Tiba-tiba saya kata, alah, palsu pun tak kisah. Yang penting pengajaran dia. Agak-agak dia boleh terima tak? Kalau orang jual nama ayah kita pun kita tak boleh terima, apatah lagi orang jual nama Nabi kita. Maka dia akan fikir pada masa tu. Bila dia dah mula start fikir, tuan-tuan bagi video saya berkenaan dengan bahaya hadis palsu. Suruh dia tengok, suruh dia tonton. Minta dia, pujuk dia sekali pun cukup. Tengok video Dr. Rora, cerita pasal bahaya hadis palsu, insya-Allah dia akan faham nanti. Dia akan faham nanti. Bab takut COVID ke takut Tuhan ni tuan-tuan. Saya ingat kita kena tanya dia lah kan. Berani tak masuk kandang rimau? Kalau dia kata tak berani, kita kena kata apa? Takut Tuhan ke takut rimau? Kan? Takut ni ada dua. Satu takut ibadat, takut Tuhan. Satu lagi takut tabiat. Takut tabiat ni takut pada makhluk tu sebab bahaya dia. Nampak ular takut. Bukan takut ular tu sama macam takut pada Tuhan, tak? Baik. Komen doktor berkaitan gelaran ustaz perlu mahir berbahasa Arab.
Bagi saya lah, ustaz ni satu gelaran untuk orang yang mengajar agama. Orang yang mengajar agama ni ada banyak peringkat. Ada peringkat tinggi, ada peringkat sederhana dan ada peringkat rendah. Jadi kalau orang yang berada di peringkat yang tinggi, dia perlu mahirlah bahasa Arab. Adakah perlu dia bertutur? Tak semestinya, tapi itu bonus. Tapi setidak-tidaknya dia boleh membaca dan boleh memahami. Contohnya ustaz-ustaz kat pondok, dia tak boleh cakap bahasa Arab. Tapi dari sudut kemahiran berbahasa, kemahiran memahami i'rab sangat bagus. Saya pun mengambil manfaat daripada ustaz-ustaz pondok ni kan. Jadi mereka ustaz lah sebab mereka boleh memahami perkataan ataupun kitab-kitab Arab. Tapi kalau katalah ustaz yang mengajar dekat sekolah kafar, kita panggil dia ustaz juga, tapi dia tak boleh bahasa Arab, tapi dia mengajar Quran, dia pandai tajwid, dia pandai fardu ain, tapi dia tak boleh bahasa Arab, dia baca kitab Jawi je. Pun ustaz jugalah. Jadi kita kena tengoklah orang yang ada kemahiran dalam agama, mengajar agama yang betul. Ustaz lah. Tapi kalau dia agama pun dia tak apa nak pandai, belajar agama pun tak nampak macam serius, ilmu pun dalam agama pun surface saja, itu kena check baliklah. Wallahu a'lam. Ustaz, soalan saya bukan nak persenda agama atau sunnah, cuma saya ikhlas nak tahu sunnah ketika bangun tidur kita beristinsyak kerana syaitan duduk di hidung. Adakah anda terlebih sedut? Adakah syaitan dikira masuk dalam badan? Adakah ia punca kita mudah digoda? Ini benda gaib. Bila Nabi SAW suruh istinsyak, kita istinsyak. Kalau dah terlebih sedut, itu di luar daripada kawalan kita. Yang penting kita nak buat benda sunnah. Kita nak buat benda sunnah, insya-Allah kita akan dilindungi daripada syaitan. Ya, baik. Saya cakap lintas jalan tengok kiri kanan tak? Lepas tu takut kereta ke takut Tuhan? Ini betul juga. Kalau orang kata takut COVID ke takut Allah, kalau dia lintas jalan tengok kiri kanan tak? Kalau dia kata dia tengok takut COVID, takut kereta ke takut Allah kan? Okey. Ustaz, baca Fatihah selepas salat sahih ke? Tidak ada riwayat yang sahih membaca Al-Fatihah selepas salat. Maksudnya dalam wirid-wirid, sekadar kajian saya tidak ada bacaan Fatihah secara khusus. Tapi kalau setelah wirid tu kita nak baca Fatihah untuk mengambil manfaat daripada bacaan Fatihah tersebut, tidak menjadi masalah. Cuma dalam wirid sebagai khusus tidak ada disebutkan riwayat tersebut yang saya ketahui. Wallahu taala alam. Terima kasih banyak pada semua. Terima kasih banyak pada Dr. Azmi, terima kasih banyak pada Kak Jini yang menganjurkan, terima kasih banyak pada Global Ihsan yang menganjurkan majlis pada malam ini. Saya mohon maaf terkasar bahasa dan tersilap kata. Terima kasih pada semua yang hadir. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.